الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, dapat kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kita dalam fiqh ini berdasarkan kitab Fathul Mu'in pada fasal pada sembahyang Jumaat. Kita berhenti pada muka surat 115 perenggan 695 wa thaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thaniha wuqu'uha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'atu wa la marda wa minhumul imamu walau kanu arba'ina faqat وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في تعليم في تعلمي tu ejaan tu ain dulu baru lam fi ta'allumi. Yang nuskah yang terjemah bahasa Melayu tu ta lam ain mim, dia patut ta ain lam mim fi ta'allumi. Lam tasihha jum'atuhum li butlani salatihi fayanqusuna. Amma idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allumi fatasihhu al-jum'atu bihi kama jazama bihi shaykhuna fi syarhil ubabi wal irsyad taba'an lima jazama bihi syaykhuhu fi syarhir rawd. Thumma qala fi syarhil minhaj la farqa huna baina an yuqassira al ummiyu fi ta'allumi wa an la yuqassira wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Intaha. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan yang keduanya daripada syarat wajib Jumaat kan, daripada syarat wajib Jumaat, yang keduanya ialah jatuh maknanya berlaku Jumaat tu bukan jatuh debok. Jatuh debok ni sambuk okay. Dan kedua dan yang keduanya jatuhnya berlakunya Jumaat dengan 40 orang daripada orang yang terjadi Jumaat dengan mereka. Daripada orang yang dibilang Jumaat kena 40. Dah. Jadi walaupun orang sakit, termasuk juga walaupun orang sakit, bila dah mari dah, dia tu ahli yang cukup syarat untuk dikira Jumaat, maka dia dibilang juga. Dan daripada mereka itu imam, termasuk daripada 40 itu termasuk imam juga. Termasuk imam juga. Jikalau mereka itu 40 sahaja dan di dalam di kalangan mereka ada seorang ummi. Ada seorang ummi. Ummi tu apa tu? Ummi makna orang yang tak boleh baca Fatihah dengan betul. Tidak betul bacaan pada Fatihah atau huruf-huruf daripada Fatihah. Itu maksud ummi. Bukan makna orang buta huruf sini. Okey. Bukan makna orang buta huruf. Sini makna orang tak Fatihah dia tak betul. Okey. Ada di kalangan mereka ada seorang ummi atau lebih
yang cuai pada belajar, maka hukumnya tidak sah Jumaat mereka, kerana batal sembahyang umi itu. Maka jadi kurang mereka itu. Bila batal daripada 40, seorang tak jadi, dah cukup 40. Adapun apabila umi itu tidak cuai, tapi kalau orang tu yang Fatihah dia tak betul, tapi dia belajar dah, dia tidak cuai, dia tidak cuai pada belajar, maka sah Jumaat dengannya, seperti mana jazam dengannya. Jazam makna menegaskan pandangan ini, memilih pandangan ini oleh Syekh kami iaitu Ibnu Hajar di dalam 2 syarah ubab dan juga Irsyad, dan syarah ubab dan juga syarah al-Irsyad. Okey. Kemudian kerana apa? Kerana mengikut apa yang syekhnya sini kena kepada Syekh Zakaria Ansari, guru pada Ibnu Hajar, jazamkan di dalam syarah Raud, iaitu Asnan Matalib, kitab Asnan Matalib dalam syarah Raud. Kata dia apa? Seperti mana Syekh kami di dalam 2 syarah Ubad dan juga syarah Irsyad, kerana mengikut apa yang syekhnya jazamkan dalam syarah Raud. Kemudian dia berkata dalam syarah Minhaj pula, tapi Ibnu Hajar sebut dalam syarah Minhaj, iaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia kata dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tidak ada beza di sini di antara bahawa umi itu cuai pada belajar dan bahawa dia tidak cuai. Kata tak ada beza, tidak ada beza. Beza di antara keduanya tidak kuat. Intaha. Ya. Jadi sekarang ni masuk kepada syarat yang kedua. Syarat kedua daripada syarat sah Jumaat, wathaniha, yang kedua daripada syarat sah Jumaat tu, wuqu'ul Jumaati bi arba'ina, berlaku Jumaat dengan bilangan 40 orang. Ini di sisi mazhab kita. Nampak tak? Kena syarat 40 orang. Kerana sembahyang Jumaat yang berlaku sebagaimana kita sebut awal-awal persyariatan Jumaat tu kan, dengan bilangan 40 orang, dan katanya tidak pernah kurang daripada itu. Nampak? Maka kerana itu mengikut kepada sunnah yang berlaku sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang, maka 40 orang lah didapati bilangan paling sikit. Maka dia ambil daripada riwayat itulah. Mazhab Syafi'i ambil daripada riwayat tersebut, mengatakan bilangannya 40. Tidak nafikan, ada bilangan yang kata 4 orang, ada kata 3 orang, ada yang kata 12 orang. Itu pandangan-pandangan yang ulama-ulama lain, bahkan sebahagian pada pandangan Syafi'i yang sebelum ni. Tapi yang muktamad di sisi mazhab kita 40 orang. 40 orang. Okey. 40 itu mimman tan'aqidu bihimul jum'atu, dari kalangan orang yang dikira dengannya Jumaat. Mesti 40 yang dikira Jumaat. Bukan makna 40 tu orang luar, mukim, orang yang mukim saja, orang tak mustautin. Dia kena orang yang dibilang dengannya Jumaat. Man tan'aqidu bihim al-jumu'atu, Jumaat tu dikira kan dia. Walau marda, walau kana man tan'aqidu bihimul jum'atu marda, walaupun mereka itu orang sakit. Kan orang sakit kan dia beruzur, tak ada Jumaat. Dia orang kampung tu, dia tak wajib Jumaat sebab sakit, tapi kebetulan hari Jumaat tu dia pergi, dia gagah ke guana, ataupun ada orang tolong bawa dia, usung dia ke, pergi sembahyang juga. Kalau dia mari dah kira tak apa, dia boleh kira lah. Nampak tak? Wa minhum, dan daripada 40 orang itu al-imamu, termasuklah imam. Jadi imam tu yang ke-40 lah kita kata. Tak mesti 40 makmum, imam 41 dah. 40 tu termasuk imam dah. Termasuk imam dah. Okay. Kemudian masalah. Walau kanu arba'ina faqat, kalau di kalangan mereka itu ada 40 orang sahaja.
Jumaat 40 orang. Wa fihim ummiyun wahidun au aktsaru. Dan pada mereka ada seorang yang ummi, yang tak betul bacaan Fatihah dia. Yang Fatihah dia tak betul, yang mana Fatihah tak betul, yang mana Fatihah tak jadilah, tidak dikira Fatihah tu. Itu maksud ummi di sini. Ataupun lebih, atau lebih pada seorang. Bilangan 40 je, dalam 40 ada seorang. Orang mak mana tak betul Fatihah dia. Ataupun lebih lagi lah. Yang mana mereka orang tadi qassara fit ta'allumi. Dia cuai pada belajar. Dia cuai pada belajar. Belajar mengaji tak pergi belajar. Tak, orang suruh mengaji belajar tajwid tambah. Fatihah tak betul baca. Dari sudah tak betul baca. Jadi orang ni dah anggap cuai. Berdosa tu satu hal. Tak belajar. Segi semayang tu tidak dikira. Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan belajar, tapi dia cuai. Okey. Maka jawapannya, jawab bagi lau tadi. Lam tasihha jum'atuhum. Tidak sah Jumaat mereka. Tak sah. Maknanya sebab apa? Sebab kalau 40 orang, seorang tak jadi 39. Nampak? Bila 39, maka tidak ada, tak sah Jumaat lah. Kena semayang zuhur mula. Semayang zuhur sendiri, balik-balik semayang seorang. Kalau semayang sekali kira Jumaat, dah sah juga. Sebab seorang tu ada. Kenapa? Libutlani salatihi, kerana batalnya sembahyang hak ummi tadi. Fayang kusun, maka jadi kurang mereka itu. Jadi bila seorang tak dibilang, maka jadi kurang 39 orang saja. Okey. Itu dia kait dengan kalau cuai. Amma idza lam yuqassiril ummiyu fit ta'allumi. Adapun jika tidak cuai, orang yang ummi tadi pada belajar, tak cuai, dia belajar dah, tapi mulut dia tak boleh nak sebut huruf tu. Nampak tak? Siratal lazi sama, tak disebut zi. Siratal lazi, za tak disebut, sebut zai sama. Ataupun apa lagi? Bertukar huruf yang menyebabkan bertukar makna. Maka dia tak boleh nak betul dah. Dia tidak cuai. Idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allumi, pada belajar, fatasihul jumu'atu bihi, maka sah Jumaat dengannya. Kama jazama bihi syaikhuna, sebagaimana menjazamkan, memutuskan dengan pandangan ini oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, tuan guru pada tuan kitab kita ni. Guru tuan kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia sebut hukum tu fi syarhail ubab, dalam dua syarah. Pertama syarah ubab, yang kedua syarah irsyad. Syarah ubab tu al-i'ab. I'ab syarah kepada ubab. Syarah irsyad apa nama ni? Fathul Jawad bi syarhil irsyad. Fathul Jawad syarah kepada kitab irsyad. Okey, jadi dalam dua kitab ini Ibnu Hajar, tu kitab Ibnu Hajar belaka dua tu. Dia menyatakan pandangan ada beza. Tengok, kalau orang itu mampu belajar tapi dia tak belajar, baru Jumaat dia tidak sah sebab dikira cuai. Tapi kalau dia belajar dah tapi tak boleh betul sebut, tak boleh sebut betul juga, Jumaat dia boleh dikira. Ini taba'an lima jazama bihi syaikhu, kerana mengikut apa yang memutuskannya oleh guru dia, guru beliau, guru Ibnu Hajar ni ialah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari kita ikut kepada pandangan gurunya fi syarhir Rawd, dalam syarah Rawd. Rawdut Talib. Rawdut Talib ni mukhtasar kepada Rawdatut Talibin. Diikhtisar jadi Rawdu At-Talib, Rawdut Talib. Syarah Rawdut Talib tu ikhtisar Syekh Zakaria Ansari. Dia syarah pula kitab dia sendiri, dinamakan sebagai Asnal Matalib. Maka dalam kitab tu, dia Syekh tuan guru kita makna tok guru pada tok guru tuan kitab kita. Nampak tak? Jadi Syekh Zakaria kata hukumnya gitu, ada beza antara orang ummi yang cuai dengan tidak cuai. Maka anak murid dia Ibnu Hajar ikut pandangan gurunya dalam dua kitab ni. Summa, kemudian, ni nampak litartib walitarahi, kemudian qala, berkata Ibnu Hajar, orang sama ni, fi syarhil minhaj, dalam syarah minhaj, iaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Dari dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bagi Ibnu Hajar,
Dia kata la farqahuna, tidak ada beza dalam masalah ini baina an yuqassiral ummiyu, sama ada cuai orang ummi tadi fi ta'allumi, dalam belajar, wa alla yuqassira, dan tidak cuai dia. Sama ada cuai atau tak cuai, tak ada beza. Nampak? Jadi dalam kitab hak akhir menunjukkan bahawa kitab Tuhfatul Muhtaj ni kitab yang kemudian lah. Dan memanglah dari segi tartib susunan kitab Ibnu Hajar ni, antara yang dipegang dalam qaul Ibnu Hajar, orang ambil dalam kitab Tuhfah lah. Dalam kitab Tuhfah. Adapun Syarah Ubab Irsyad tu, itu yang sebelum tu lagi. Maka pandangan Ibnu Hajar orang akan lihat kepada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj tu lah. Jadi di situ dia kata tak ada beza, kata dia. Wal farqu bainahuma ghairu qawi. Dia sebut pula beza antara dua ni tak kuat. Mana dia sendiri kalau kita nak kata dia sendiri kritik pandangannya sebelum ni. Gitulah kita kata tak. Pandangan sebelum ni dalam Syarah Irsyad dan juga Syarah Ubad, dia kata ada beza. Kemudian sekali dalam kitab yang kemudian daripada itu, dalam Tuhfatul Muhtaj, dia kata hak kata beza tu tak kuat sebenarnya. Tak kuat. Jadi sebab itu memang kitab-kitab para ulama ni dia ada manhaj dia. Dia ada tata cara bagaimana kita nak ta'amul, nak muamalat. Maknanya kalau kita salah rujuk kitab, boleh jadi kita akan rujuk pandangan yang bukan muktamad. Faham tak? Pandangan yang bukan muktamad. Kita, ni kata ulama ada dalam kitab ni kan? Betul lah, tapi kitab tu orang dok guna kaus itu. Orang dah ambil. Sebab tu orang kitab ni ada kitab lain dah lebih muktamad. Contohlah. Jadi dalam isu ni Ibnu Hajar kata dalam kitab Tuhfah dia bahawa orang kata ada beza tu tak kuat. Dah macam mana gitu, boleh ke? Tak ada masalah seorang tu berpindah pandangan ataupun mempunyai ikhtiar dan pilihan yang berbeza. Dulu mungkin dia kata nampak hak ni kuat. Kemudian lepas pada tu, lepas dia jumpa dalil, lepas jumpa dia nampak lagi hujah-hujah, maka dia kata tak kuat pula. Tak ada masalah. Jadi dari kerana itu Ibnu Hajar kata, sebab tu pengarang kita insafnya dia buat datang dua-dua. Nampak? Jadi hak muktamad sebagaimana yang tu tak ada beza, sama ada cuai atau tidak cuai, tak ada beza. Dah apa guna dia buat datang dua khilaf tu? Maknanya dua khilaf tu masih pandangan yang dalam mazhab lagi, atau pandangan itu mana ada wajah kewajarannya. Sebab bukan sekadar Ibnu Hajar saja, Tok Guru Syekhul Islam Syekh Zakaria Ansari pun kata begitu juga. Maka kalau kita nak berpegang pun tak ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau semayang dah selesai dah, tiba-tiba cek bacaan Tihah tak betul seorang, apa tak orang ni, maka bolehlah ambil pandangan yang mengatakan sah kalau tidak berlaku kecuaian dalam pembelajaran. Okey. Intaha, habis perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kata pengarang lagi, walau naqasu fiha batalat au fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu'ila hala naqsihim. Fu'ila tulis situ tak? Fu'ila hala naqsihim li'adami sama'ihim lahu fa in 'adu qariban 'urfan jazal bina'u 'ala ma madha wa illa wajaba al-istinafu kanaqsihim bainal khutbati was salati lintifa'il muwalati fiha. Jikalau mereka kurang dari 40 di dalam sembahyang, batal sembahyang tu, atau pada khutbah, tidak dikira rukun yang diperbuat ketika mereka itu kurang, kerana mereka tidak mendengarnya. Kerana 40 orang tak dengar, tiba-tiba dalam khutbah kurang, maka hak kurang tu tak dengar rukun yang dibuat masa dia tak ada tu. Maka jika mereka kembali dalam masa yang hampir pada uruf, harus sembahyang, harus sambung di atas apa yang telah lalu. Jika tidak, wajib memulakan
Kalau dak mari segera, maka kena start semula lah khutbah itu. Sama seperti kurang mereka di antara khutbah dan sembahyang. Sama juga hukum kalau berlaku kurang bilangan itu antara khutbah dan sembahyang. Kerana ternafi mualak pada keduanya. Mualak antara lah bukan padanya, bukan pada keduanya, padanya pada Jumaat tu lah. Ke fihima ni, mualah fihima. Sini mualat fihima, sini fihi. Ni silap ni silap cetak. Mualatu lintifa'il mualati fihima, kerana ternafi berturut-turut pada keduanya, antara khutbah dan juga antara sembahyang. Okey. Masuk isu lain pula. Dia kata walau nafasu fiha, kalau kurang bilangan Jumaat itu ketika sembahyang Jumaat. Ketika tengah sembahyang. Ketika tengah sembahyang itu kurang. Kita ingat kembalilah, kurang ni guna ni. Kurang sekira-kira batal salah seorang, ataupun mufarakah sebelum dapat serakaat. Sebelum dapat serakaat. Kan kita sebut minggu lepas kan, sembahyang Jumaat ni wajib berjemaah pada serakaat je kan. Pada satu rakaat saja. Maknanya rakaat kedua masing-masing nak mufarakah sembahyang seorang diri bolehlah. Bolehlah. Sebab tidak disyaratkan kekal berjemaah itu. Tak syarat. Jadi kalau kurang bilangan daripada 40, batalat. Sembahyang Jumaat batal. Batal sembahyang Jumaat. Bila batal, nak buat apa ni? Kena buat zuhur. Kena buat zuhur. Nampak tak? Kurang. Dah sembahyang, tengah sembahyang tu buat tambah biar cukup zuhur. Tambahkan biar cukup sembahyang zuhur. Nampak tak? Okey. Kalau mari pula contohnya, boleh mari pula, katalah tadi kalau tak ada langsung 40 orang cukup-cukup bilang, tiba-tiba seorang tu kek perut balik. Dah berapa balik, kena sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur belaka. Makna diteruskan sembahyang ni zuhur, sembahyang tu jangan pergi batal terus, tapi buat zuhur. Buat zuhur. Nampak tak? Buat zuhur. Kalau hak keluar tadi mari balik dan mampu buat semula Jumaat, boleh buat semula. Boleh buat semula kalau masa tu pendek. Maknanya takbir semula. Syaratnya antara khutbah dan juga antara sembahyang tu jangan lulus 2 rakaat ringan. Jika putus mualak, kira putus mualak. Jangan lama sangat senggang. Antara khutbah dan juga sembahyang tu, siapa boleh sembahyang 2 rakaat ringkas. Kalau lama daripada tu, kena start semula daripada awal kalau nak buat balik. Baca khutbah balik. Ambil balik teks khutbah tu. Tapi jangan baca semua, baca rukun je lah. Baca semua kan bagus dia orang. Tak. Jadi start mula khutbah, start semula sembahyang balik. Kalau rajin kalau rajin. Kemudian tu kalau batal. Kalau batal atau kurang dalam sembahyang, au fi khutbatin, atau kurang bilangan ketika dalam khutbah. Jadi 40 orang tu kena ada daripada awal. Start daripada awal rukun khutbah kena ada. Kalau dalam tengah khutbah kurang bilangan, lam yuhsab ruknun fu'ila hala naqsihim. Tidak dikira rukun yang dilakukan ketika keadaan mereka tak ada. Katakanlah rukun pertama alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Lepas tu selawat seorang keluar atau 2 orang keluar. Maka orang yang keluar tidak dengar rukun selawat, tak dengar rukun selawat. Maka rukun selawat itu tidak dikira, tidak dibilang rukun yang dilakukan ketika kekurangan mereka. Li'adami sama'ihim lahu, kerana mereka tak dengar bagi rukun tu. Kemudian Quran ni cerita, orang ni lari dah ni tak dengar rukun selawat. Fa in adu, jika mereka kembali qariban, dalam keadaan cepat, urfan, cepat pada uruf,
cepat pada huruf. Pada huruf biasanya didhabitkan dengan 2 rakaat ringkas. Kembali balik cepat. Sebelum lepas masa untuk melakukan 2 rakaat ringkas. 2 rakaat ringkas ni kita kata dalam 2 minit lah. Kembali balik. Jazal bina'u ala ma madha. Boleh sambung atas apa yang telah lalu. Maknanya sambung je. Dah start pada awal. Boleh sambung saja. Bina ni maknanya sambung je. Bina. Maknanya bina sambung je. Wa illa jika tidak kembali segera. Bi allam ya'udu qariban. Dengan bahawa mereka tidak kembali dalam keadaan cepat. Wajibal isti'nafu. Wajib buat semula. Isti'nah ni buat semula. Kena start balik lah khutbah. Kalau khutbah kedua dah, start balik khutbah pertama. Nampak tak? Start balik khutbah pertama. Sebab putus dah lama dah. Okey. Kemudian katanya wa naqsihim bainal khutbati was salati. Kanaqsihim. Seumpama kurangnya bilangan mereka di antara khutbah dan semayang. Bukan sekadar khutbah kena 40 orang. Semayang kena 40 orang. Tengah tu jangan kurang tu. Setengah tu jangan kurang. Antara khutbah dan juga semayang tu jangan pergi kurang. Sebab apa? Kerana disyarat antara khutbah dan juga semayang kena mualat. Mualat makna berturut-turut. Jangan senggang lama. Kenapa? Lintifa'il muwalati fihima. Kerana ternafinya mualat antara keduanya, antara khutbah dan juga semayang. Bila ternafi mualat, tak sah lah. Sebab syarat Jumaat ni kena mualat antara khutbah dan juga sembahyang. Dalam memang mazhab kita ni memang kira cermat dan juga syadid sikit dalam masalah semayang, terutama semayang Jumaat ni pun. Semayang Jumaat kena jaga tu. Sebab itulah pengumuman yang tidak penting tak yang buatlah di antara khutbah dan juga semayang tu. Nampak tak? Pendek-pendek je lah. Turun Tok bila qamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Makmum Tok imam turun, suruh betul sah sikit, semayang. Semayang. Nampak tak? Ni sila betulkan saf, tuan-tuan, puan-puan, pastikan pakai mask. Jaga jarak SOP 1 meter. Macam-macam. Sila letakkan telefon bimbit anda dalam mod senyap ataupun tutup. Panjang pula. Macam arahan naik kapal terbang pula. Dan lepas daripada Jumaat kita akan edarkan tabung. Tabung ke tiang lah. Edar tabung. Tengah tu nak kabur. Tak, ada kita dengar kadang-kadang kata ada kutub pang, sok kabur masa tu. Kaburlah sebelum start khutbah ataupun lepas pada sembahyang. Tapi golek kata tak panjang lah. Tapi kalau panjang sangat tak boleh lah. Biar cepat. Kalau mazhab Hanafi lagilah. Allah apa nama ni? Qad qamatis solah tu imam takbir dah. Tok bila sebab start tok imam takbir ni start awal dalam mazhab Hanafi. Tok bila kata qad qamatis solah tok imam takbir dah, Allahu akbar. Pelik kita tengok dah. Tapi dalam mazhab Hanafi gitulah. Okey. Jadi mana tadi? Disyaratkan mualat kerana ternafi mualat antara keduanya, maka tak boleh tu. Kena cukup bilangan 40. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, far'un mallahu maskanani bibaladaini fal'ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu fima fihi fama tak? Fima fihi ahluhu kan? Fabima fihi ahluhu wa maluhu wa in kana biwahidin ahlun wa bi akhara malun fabima fihi ahluhu fa in istawaya fil kulli fabil mahalli alladhi huwa fihi halata iqamatil jumu'ati. Cabang orang yang punya 2 tempat tinggal pada 2 tempat tinggal pada 2 tempat jauh lah, maka perkiraannya adalah dengan apa yang banyak dia diami.
Kemudian tempat yang padanya keluarganya dan hartanya. Jikalau pada satu tempat ada keluarga dan pada yang lain ada hartanya, maka dengan tempat yang padanya keluarganya. Maka jika sama keduanya pada setiap tempat, maka dengan tempat yang dia berada padanya ketika terdiri Jumaat, ketika sembahyang Jumaat itu berlaku. Okay, sekarang ni masuk pada masalah mungkin orang tanya ni. Orang tu ada dua tempat. Biasa ni jadi gini kepada orang ada lebih pada secawangan. Orang cawangan ramah ni. Cawangan ramah. Cawangan ramah pergi Melaka. Ada kok buka cawangan baru, tapi hak lama tu jarang-jarang. Hak tu jarang-jarang. Hak ni sama banyak ni. Sama banyak. Sari. Jadi orang macam tu kau mana nak kira dia? Dia tu duduk dikira bahagian bilang Jumaat mana? Okey. Far'un. Ini satu furu', ini satu cabang. Man lahu maskana ni, orang ada dua tempat tinggal. Bi baladain, di dua negeri. Seorang duduk Terengganu, seorang pergi duduk Kuantan. Contohlah tu. Seorang duduk Kuantan. Jadi hak mana se? Fal ibratu, maka yang diambil kira bima kathurat fihi iqamatuhu, dengan tempat yang mana dia banyak iqamah, banyak berada. Kat mana duduk banyak? Duduk rumah hak tua ke hak cekda? Ke hak muda ni? Hak mana banyak? Kira hak tu lah. Fa bima fihi ahluhu fima. Fa bima kok? Fa bima fihi. Okey. Jadi hak ni silap ni. Okey, tadi kena tengok mana hak banyak kan? Katakanlah sama banyak. Jadi takdir lah situ. Fa in istawat iqamatuhu fihima. Maka jika sama banyak belaka. Adil sungguh dia ni. Tak pernah miss hari. Hak ni gi sama banyak. Nak kira ke mana? Fa bima fihi ahluhu wa maluhu. Tengok tempat hak mana ada keluarga dia dan ada hartanya. Ada harta, kalau zaman sekarang kita kira kat mana dia kerja lah. Kat mana kerja, kat mana dia cari nafkah. Waktu ada harta dia. Ada katalah ahli keluarganya banyak di belah Terengganu. Ada Terengganu, kira Terengganu tempat dia. Hak sana tu dikira dia mukim sajalah, tak mustautin sini. Jadi tengok kat mana ada ahli keluarga dan hartanya. Wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhara malun. Kalau satu negeri tu Terengganu ni ahli keluarga duduk Terengganu, tapi kerjanya di Kuantan. Nampak? Satu tempat tu ahli keluarga dia, tempat asal lagi harta duduk sana, kerja sana. Nak kira mana? Fa bima fihi ahluhu, maka dikira kat mana tempat ada ahli keluarga dia. Kalau ada ahli keluarga Terengganu lah. Hak tu kira tempat dibilang Jumaat bagi ni. Hak sana tu dia mukim saja. Okay. Fa in istawaya. Faham sini ya? Faham makna kalau dia ni duduk di Terengganu, mana mustautin dia Terengganu, dia balik rumah bini muda di Kuantan. Jadi dia tu bukan dikira tempat mustautin Kuantan. Maka dia balik rumah bini tu dikira musafir lagi. Kalau duduk di rumah bini tu 4 hari, tak lebih 4 hari penuh. Tak lebih 4 hari penuh. Makna kurang daripada 4 hari. Maka dia duduk sana tu dikira musafir gitu. Nampak tak? Dikira masa tempoh musafir. Balik sini, sampai sini baru tak boleh. Walaupun hidup sekejap sini. Sebab apa? Ni dikira tempat mustautin dia dah. Tempat mustautin dia. Okay? Maka fa bima fihi ahlu. Fa in istawaya fil kulli. Kalau sama dua tempat tu pada semua sekali, sama banyak duduk. Sini ada harta, sana ada harta. Sini ada keluarga, sana ada keluarga. Nak kira mana? Ni orang kata orang yang ada dua tempat mustautin. Orang yang ada dua tempat mustautin. Maka fabil mahallil ladzi huwa fihi halata iqamatil jum'ah. Maka dikira pada tempat yang berada dia padanya ketika didirikan Jumaat. Maksud apa? Kalau dia Jumaat di Terengganu, masa giliran hak Terengganu, Jumaat di Terengganu, maka dia dikira ahli Jumaat sini.
katakanlah minggu depan ia ke Kuantan, Jumaat di Kuantan, dia ahli Jumaat Kuantan. Ni kata ada dua tempat mustautin. Nampak tak? Okey, habis. Itu kena tahu juga cara tu tak? Nak nikah tapi tak tahu. Halatul iqamah, mana ada dua orang ni, ada dua tempat mustautin dia. Kemudian katanya wala tan'aqidul jum'atu bi aqalla min arba'ina khilafan li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala fatan'aqidu indahu bi arba'atin walau 'abidan aw musafirina. Tidak terjadi Jumaat dengan kurang dari 40 orang, bersalahan Abu Hanifah rahimahullah. Maka terjadi Jumaat di sisinya dengan 4 orang, walaupun hamba atau musafir. Jadi kata pengarang wala tan'aqidu, maka tidak jadi Jumaat bi aqalla min arba'in, dengan kurang daripada 40 tak jadi Jumaat. Di sini mazhab kita kena 40. Tak cukup, maka didirikan sembahyang zuhur sahaja. Khilafan li Abi Hanifah, ini menyalahi bagi pandangan Abu Hanifah rahimahullah. Fatan'aqidu indahu bi arba'atin. Di sisi Abu Hanifah Jumaat tu sah dengan 4 orang. 4 orang termasuk imam. Maknanya makmum 3, imam yang keempat. Makmum 3, imam yang keempat. Ada pandangan ashab Abu Hanifah hak lain yang kata cukup dengan 3 tu termasuk imam dah. Makna makmum 2 tu imam hak ketiga. Tapi pandangan Abu Hanifah, dia kata makmum kena 3, imam yang keempat. Maka sah di sisi Abu Hanifah dengan 4 orang. Walau abidan, walaupun orang yang buat Jumaat itu hamba. Ia tak syarat, sah juga. Kita kena mereka kan. Au musafirin, ataupun orang yang buat Jumaat tu orang musafir, kita tidak dibilang Jumaat. Sah, tetap sah musafir sembahyang Jumaat, tapi tidak dibilang Jumaat. Di sisi Abu Hanifah tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian katanya wala yushtaratu indana idnu sultani liiqamatiha wala kaunu mahalliha misra khilafan lahu fihima. Tidak disyaratkan di sisi kami, di sisi mazhab Syafi'i, izin sultan untuk mendirikannya, dan tidak keadaan tempatnya bandar. Bersalahan dengan Abu Hanifah pada kedua masalah ini. Ini satu lagi masalah, apa nama ni, masalah berkaitan dengan syarat Jumaat. Dia kata wala yushtaratu indana idznus sultan. Tidak disyaratkan di sisi kami mazhab Syafi'i izin sultan. Makna nak buat Jumaat kena minta izin sultan ke? Tidak disyaratkan di sisi mazhab Syafi'i, tak syarat. Li iqamatiha, untuk mendirikan Jumaat. Wala kaunu mahalliha misra, dan juga tidak disyaratkan keadaan tempat didirikan Jumaat tu ialah bandar. Tak mesti bandar. Kenapa? Misra ni makna bandar luas lah. Kalau ada kampung cukup bilangan sekalipun boleh dah. Boleh dah. Khilafan lahu fihima, menyalahi bagi Abu Hanifah pada dua masalah. Tapi dua masalah ni Abu Hanifah syarat. Nak buat Jumaat tak boleh buat kecuali dengan izin sultan. Dengan izin sultan. Di sisi mazhab kita sunat tu, sunat. Minta izin sultan untuk buat Jumaat sunat. Sebab itu dalam nikmat nak buat Jumaat tak boleh buat ikut dam. Tak boleh ikut dam. Dia letak dah garis panduan dan juga minta kebenaran. Sebab apa? Sebab walaupun mazhab kita bukan syarat, tapi hukumnya sunat. Dan kerajaan dan juga pihak berkuasa berhak untuk mengkaitkan mana-mana, meletakkan atau memilih pandangan yang mana lebih sesuai dengan maslahah. Jadi tak boleh ikut suka lah. Kita ramai orang kampung ni, kita buat Jumaat surah Ridwan ni contohnya dah. Tak boleh ikut suka. Tak boleh ikut suka. Sebab tujuan apa? Kenapa tujuannya kena ada izin lah, makna sunat minta izin ni kerana untuk menjaga kesatuan. Dan kalau masing-masing kampung tu hak ni sejik merah contoh, hak ni sejik kuning. Anda hak sejik merah dak mayang sejik kuning, sejik kuning dak mayang sejik merah. Dak jadi balah itu. Tujuan Jumaat ni nak himpunkan orang, nak membina kesatuan.
Tapi bila masing-masing Jumaat pun tak boleh nak berkumpul, jadi tak berlakulah matlamat hikmat syarak untuk menghimpunkan orang pada sembahyang Jumaat tu. Nampak? Okey. Jadi kerana itu disunatkan pada mazhab kita minta izin sultan. Dan juga di sisi mazhab Hanafi, dia mensyaratkan dilakukan fi Misra. Fi Misrin lah. Misra, kalau Misra sarfi tu kena kepada negara Mesir tu. Makna Misra ni maksudnya bandar, tempat yang mana orang perkampungan ramai. Kita kata bandar pekang itulah. Kalau kampung-kampung saja tak dibuat, tidak dibuat. Di sisi mazhab Abu Hanifah, pada pandangan Abu Hanifah kena buat Misra. Itu mazhab Abu Hanifah. Kita tidak disyaratkan. Katanya khilafan lahu ay li Abi Hanifata fihi ma, pada kedua-dua masalah ini. Wasu'ilal Bulqini. Boleh sikit lagi? Sikit sebab nak masuk yang ketiga ni. Wasu'ilal Bulqiniyu an ahli qaryatin la yablughu adaduhum 40 hal yusalluna al-jum'ata aw adh-dhuhra فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. Ditanya Bulqini tentang ahli kampung, orang yang tidak sampai bilangan mereka 40 orang, adakah mereka sembahyang Jumaat atau Zuhur? Maka dia menjawab, mereka sembahyang Zuhur di atas mazhab Syafi'i. Sekumpulan ulama mengharuskan bahawa mereka itu sembahyang Jumaat, dan ianya kuat, pandangan ni kuat juga. Kemudian apabila semua mereka bertaklid kepada orang yang mengatakan pendapat ini, maka mereka sembahyang Jumaat. Boleh mereka sembahyang Jumaat. Jika mereka cermat, lalu mereka sembahyang Jumaat kemudian Zuhur, ianya elok. Okey, sekarang ni isu yang mungkin berlaku banyak. Orang tanya dah sebelum ni. Kepada Imam Bulqini rahimahullahu taala. Orang tanya kepada Imam Bulqini. Ni ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ni. Imam Bulqini. Orang tanya kepada dia, an ahli qaryatin, orang kampung, la yablughu adaduhum 40, tidak sampai bilangan mereka 40 orang. Hal yusalluna al-jum'ata aw adh-dhuhra, mereka perlu sembahyang Jumaat ke sembahyang Zuhur? Fa ajaba rahimahullah, maka Imam Bulqini menjawab, yusalluna adh-dhuhra ala madhhab Syafi'i, mereka hendaklah sembahyang Zuhur ikut mazhab Syafi'i. Nampak? Jadi nak jawab pun dia kena ada tata cara jawapan tu. Bukan makna pada pandangan saya pandangan yang lebih kuat dalilnya, contohlah bab benar gitu. Kalau bukan mujtahid dia. Tapi tengok Imam Bulqini setara dia pun yang mencapai martabat ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i ni, dia kata ikut mazhabnya kena sembahyang Zuhur lah, sebab dah cukup 40 orang. Tapi ada pandangan hak terbuka tu, pandangan hak kemudian ataupun hak nak taklid tu, baru boleh sebut lepas tu. Wa qad ajaza jam'un, dan sungguhnya telah mengharuskan sekumpulan minal ulama, sekumpulan ulama, ay yusallul jum'ata, boleh orang tak sembahyang Jumaat. Wa huwa qawi, dan katanya itu pandangan tu kuat juga. Imam Bulqini kata, pandangan ulama yang kata boleh lah, walaupun tak cukup 40, lebih-lebih lagi bilangan tu ramai dah, tapi tak cukup je 40, 30 lebih ke dah. Maka itu pandangan yang kuat. Tengok, itu kefakihan dan juga bagaimana fatwa, tata cara bagaimana nak jawab kepada soalan, bagaimana nak mengeluarkan fatwa kepada orang awam. Tengok kata Imam Bulqini, fa idza qalladu, dan apabila mereka taklid, qalladu ay jami'uhum, semua mereka bertaklid, man qala hadhihi al-maqalata, orang yang mengatakan pandangan ini. Imam Bulqini kata, kalau jemaah tadi dia masing-masing semua taklid, dia taklid orang yang mengatakan sah Jumaat walaupun tak cukup 40 orang, mereka taklid gitu, fa innahum yusalluna al-jum'ah, maka mereka boleh sembahyang Jumaat. Nampak? Mana betul?
Dari segi kaedah betul tu. Maknanya kalau masing-masing pada dia taklid betul mazhab Syafi'i, dia mazhab Syafi'i. Tapi itu tidak menyebabkan dia tu keluar pada mazhab, dia taklid dalam mazhab itu. Tak apa dalam masalah tu, dia masih Syafi'iyah. Bukan Syafi'i tu kena ikut serba-serbi. Macam hari ni lah orang kritik kata, oh kita Malaysia kata mazhab Syafi'i, bab zakat fitrah tak bayar ikut mazhab Syafi'i. Oh ni tak cerdik kata gitu. Apa tak? Bab zakat fitrah dia ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni bukan makna keluar satu dua pandangan kita taklid mazhab lain tu orang tu dikira dah keluar pada mazhab Syafi'i. Dah. Mazhab Syafi'i ni usul dia tu. Nampak tak? Adapun kita taklid dalam sebahagian masalah pada mazhab lain tu memang berlaku. Hatta ulama-ulama Syafi'iyah, ulama mazhab lain pun ada 2-3 pandangan yang mereka tidak sama dan tidak mengikut pandangan muktamad dalam mazhab. Nampak? Jadi apabila mereka semua taklid dalam masalah ini, fa innahum yusalluna Jumaat. Mereka boleh sembahyang Jumaat. Selesailah sembahyang Jumaat, balik senang cerita. Nampak? 2 rakaat aja. Wa in ihtatu. Nampak? Ini orang jawapan orang faqih. Dia andai kalau gini guana, kalau gini guana, nak buat guana supaya nak jaga ibadat orang ramai. Bukan senang-senang we hukum selesai. Hukum tak payah qada sembahyang contohnya. Siapa tinggal sembahyang kerana sengaja, tak payah qada sembahyang. Qada apa? Tuhan Nabi khabar orang hak tidur je. Hak lupa je. Contohlah, contoh. Tengok. Orang alim ataupun orang yang ulama yang betul-betul ulama lillah ni, dia akan jaga nak supaya ibadat masyarakat ni selamat. Fa in ihtatu, jika mereka ihtiyat, mereka berhati-hati nak ambil cermat, fasallul jum'ata, lalu mereka sembahyang Jumaat, thumma zuhra, kemudian dia ulang balik sembahyang zuhur. Dia buat Jumaat, buat dah, lepas tu sembahyang zuhur balik. Kana hasanan, adalah lebih elok. Dan benda ni ada diamalkan pada setengah tempat. Antaranya almarhum Syekh Al-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Syekh Sa'id Ramadan Buti di masjid dia, kerana apa? Kerana di masjid kat Dimah ni dekat-dekat. Maka dia ambil pandangan ihtiyat lepas dia bersembahyang Jumaat. Sebab dari si mazhab kita dalam satu kawasan tak boleh buat lebih daripada sejumaat. Hak sahnya hak Jumaat mula-mula sekali. Tapi kat Dimah je dekat-dekat, masjid dekat je. Jalan sini ke simpang tu ada dah masjid. Sini jalan ke simpang tu ada dah masjid. Nampak tak? Ataupun ada dah masjid. Dekat lah mana? Dekat sangat. Maka bila begitu dia sembahyang zuhur lepas sembahyang Jumaat. Kerana ihtiyat, tak ada masalah. Kalau tak mampu buat pun tak apa. Sebab tu dia kata kana hasanan wa thalithuha wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal balad. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.